Keseluruhannya Nazab masih lagi terbuka luas untuk kedua-dua pasukan. Ya, memang kita dapat lihat pertemuan yang menarik ya. Kedua-dua pasukan peluang demi peluang yang mereka cipta palang demi palang, dan akhirnya Kentahara dilihat berada dalam posisi yang baik. Bola itu gagal dikeluarkan oleh penjaga gol pasukan Sarawak. Akhirnya dia menunggu saja untuk bola itu disudahkan dengan cukup tenang, dan akhirnya jaringan tunggal untuk pasukan Kelantan. Mungkin kurang bernasib baik pasukan tuan rumah. Mereka juga sebenarnya banyak peluang yang dimiliki. Ini antara peluang yang dimiliki oleh mereka tetapi gagal untuk mendapatkan jaringan. Jaringan yang pertama, malam ini anda melihat Kayon cukup membantu Selangor? Ya, walaupun dia dikawal dengan cukup rapi, tetapi dia berjaya juga melepasi daripada kawalan pemain pertahanan pasukan Kelantan United. Ya, sudah pastinya sebagai seorang striker dia akan diawasi, dan saya lihat ini adalah antaran yang cukup bermutu daripada Fazli Mazlan, dan bagaimana seorang striker dia tahu gerakan apa yang perlu dilakukan daripada arah belakang, dan seterusnya dia pergi ke near post untuk mengatasi defender. Ia adalah satu tindakan yang bijak, dan saya rasa ia berhak untuk mendapatkan jaringan ini. 2-0 Nazab. Sebenarnya adakah ia satu kedudukan yang boleh Selangor rasa selesa ataupun masih belum selamat. Masih belum selamat kerana Kelantan United juga saya dapat lihat corak permainan mereka juga. Kedudukan masih lagi 2-0, tetapi kita nak lihat dahulu ini jaringan yang kedua untuk Selangor. Sekali lagi Listen Kayon yang mudah saja untuk menyumbat bola masuk ke dalam gawang. Saya nak sentuh balik kepada penalti miss tadi. Adakah itu satu perkara yang besar untuk Selangor? Ya, memang penalti memang tidak boleh diramalkan, tetapi hantaran daripada Muhairi ini adalah sangat kualiti. Kita lihat bagaimana hantaran itu telah menewaskan defender. Seterusnya pemain sayap ini melakukan satu hantaran yang berkualiti ke tengah. Kayon cukup tenang, dia tidak terus melakukan one touch, sebaliknya menahan, dan akhirnya cukup sama telah berjaya ataupun telah dilengkapkan di Stadium Bandaraya. Kita lihat ini antara jaringannya Nazab, satu keputusan yang adil untuk kedua-dua pasukan. Ya, saya rasa sungguh menarik bagaimana Kuching City sebenarnya bukan lagi dianggap pasukan yang lemah, dan hantaran ini juga boleh saya katakan cukup bermutu. Dan kita lihat bagaimana Lucas, dia seorang striker yang cukup liar di depan. Dia cuba mencari ruang yang kosong, akhirnya membuat satu tapping untuk gol pasukan Penang. Dan ini adalah free kick yang saya rasa terbias. Ada sentuhan terhadap pemain Penang, dan seterusnya gol penyamaan untuk pasukan Kuching City. Saya rasa ia adalah satu free kick yang cukup menarik untuk menewaskan Khairul Anwar. Itu jaringan yang pertama untuk Kuching City. Mereka berjaya meletakkan pasukan mereka di hadapan pada minit yang ke-73. Abu Kamara dengan satu tindakan mudah saja untuk meletakkan mereka 2-1 di hadapan pada minit yang ke-73. Tetapi selang beberapa minit selepas itu, siapa lagi kalau bukan peledak utama Penang, Lucas Silva, berjaya untuk boleh dikatakan menyelamatkan maruah Penang dan memberikan mereka boleh dikata harapan lagi untuk perlawanan timbal balik nanti, Nazab. Ya, betul, memang ada persaingan yang cukup sihat di sini. Kita lihat bagaimana hantaran yang berkualiti. Lucas sekali lagi antara pemain yang sentiasa membantu menjadikan gol. Hantaran daripada kapten mereka Rafael ini saya rasa cukup bijak. Dia melihat Lucas berada dalam kedudukan yang sangat menarik. Jadi nampak mereka masih lagi inginkan kejuaraan ini. Kita lihat ini adalah satu hantaran yang cukup berkualiti dilakukan oleh Arif Aiman. Kita tahu Syahrul Saad gemar melakukan jaringan daripada jarak ini. Memang dia kerap juga melakukan jaringan daripada tandukan. Saya rasa memang PJ City serba tidak menjadi malam ini. Apapun mereka telah berusaha, dan ini satu lagi hantaran berkualiti. Sapawi bijak, dia melepasi perangkap offside, dan pengalaman beliau itu
yang menampakkan dia cukup mudah untuk menjaringkan gol kedua pasukan JDT sebenarnya. Mungkin juga jaringan awal telah melunturkan semangat PJ City untuk bersaing, memberikan tentangan kepada JDT pada malam ini. Safawi dengan jaringan yang kedua pada minit yang ke-39. Cerita yang hampir sama di separuh masa yang kedua, dua jaringan berjaya dihasilkan, di mana Akia Rashid pada minit yang ke-70 menggandakan kelebihan JDT. Senang cerita malam ni untuk JDT boleh lebih daripada 4 sebenarnya boleh terjadi. Memang kalau diikutkan ada banyak lagi jaringan yang boleh lakukan, tapi kita lihat bagaimana bijaknya pemain JDT bertukar-tukar hantaran. Kita lihat hantaran 1-2 dan akhirnya Akia mendapat satu ruang yang cukup selesa untuk dia menewaskan Kalamullah. Dan memang kita tahu kualiti yang ada pada pasukan JDT, semua pasukan akan gerun, dan kita lihat ini juga satu hantaran yang bijak. Arif Aiman tidak menunggu lama. Dia melihat Forestieri datang daripada arah belakang dan seterusnya melakukan hantaran lintang yang cukup laju, yang tidak mungkin dapat disambar oleh pertahanan pasukan PJ City. Dan pada saya ini adalah finishing yang cukup berkualiti daripada Forestieri. Jadi kemenangan yang cukup selesa 4-0 untuk JDT. Stage awal untuk Negeri Sembilan tetapi masih lagi terbuka. Ya, betul lah. Saya rasa masih lagi terbuka kerana jaringan itu tidak jauh, dan kita lihat bagaimana saya rasa rembatan ini terbias, terkena kaki Gulon, dan seterusnya Syihan gagal untuk membaca pergerakan bola. Ada sentuhan tetapi dia gagal untuk menepis bola itu keluar. Dan kita lihat bagaimana satu lagi kualiti hantaran yang berlaku, dan Cik Rashid bersedia untuk menerima bola tersebut. Satu setting yang baik, finishing yang berkualiti. Ini jaringan yang pertama untuk Negeri Sembilan. Cik Rashid 22 melengkapkan aksi separuh masa yang pertama 1-1. Di separuh masa yang kedua banyak percubaan dan peluang dimiliki oleh kedua-dua pasukan, tetapi pada minit yang ke-67 Matius Alves 3 kali tandukan. Ya, kita lihat bagaimana kualiti hantaran, melihat ada rakan di belakang, dia memang ada 3 sentuhan tandukan, dan akhirnya jaringan itu dilakukan dengan cukup cemerlang. Bekalan yang baik daripada Negeri Sembilan untuk dibawa ke Paroi, dan pastinya pemain Kedah harus menyalahkan diri mereka sendiri kerana satu faktor padang yang mungkin agak sedikit lembab dan juga berat. Jaringan pertama di sini, kesilapan dilakukan oleh Nemovic di situ, bacaan yang baik dan juga ketenangan beliau membuat finishing yang pertama untuk menjaringkan gol pertama di awal minit pertama oleh Kepa Sherman. Kita boleh katakan Kepa Sherman sebagai hero kan untuk pasukan Terengganu pada malam ni, sebab masa minit pertama lagi dia dah pun berjaya menjaringkan gol. Ya, kerana keinginan. Kalau kita lihat selepas whistle ditiupkan, keinginan pemain pasukan Terengganu, mereka akan play forward, move forward ke hadapan dan mencari larian-larian dilakukan oleh pemain bahagian hadapan. Kepa Sherman buat satu larian yang baik, satu kesilapan yang dilakukan oleh Nemovic, dan dihukum dengan ketenangan dan juga composure yang ada pada Kepa Sherman. Terms dalam bola sepak, 15 saat selepas menjaringkan gol kita perlu menekan. Itu yang dilakukan oleh pasukan Terengganu, yang dilakukan satu hantaran yang baik, yang dilakukan larian serta hantaran yang baik dilakukan oleh Faisal Halim mencari Nik Sharif Hasifi di bahagian belakang, tetapi kualiti teknik tapping tinggi yang dilakukan oleh Nik Sharif, seterus itu beliau dapat menjadikan gol yang sangat baik bagi saya. Dan saya kira Faisal Halim juga memainkan peranan yang cukup penting malam ni kerana banyak kan assist daripada Faisal. Dia bukan hanya assist tetapi larian, keinginan, ketenangan, dan bagi saya beliau adalah seorang pemain yang menjadi tunjang. Kita lihat di sini gol yang dijadikan oleh beliau, satu one-two yang baik dilakukan bersama dengan kalau tak silap saya Cici Kipri. Selepas mendapat bola, beliau berlari ke arah gol, larian ke arah gol yang buatkan beliau menjaringkan gol. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh beliau, beliau tidak menggelecek seorang pemain, beliau tidak terus mencari untuk membuat satu hantaran, tapi beliau terus, dia tahu selepas buat gelecekan beliau akan mencuba, dan selepas itu satu rembatan padu. Inilah kualiti yang menunjukkan kenapa mereka berada di tangga kedua Liga Super. Gol keempat, satu boleh dikatakan sukitan yang baik yang dilakukan oleh man out di belakang pertahanan, iaitu Nemovic. Bagi saya Nemovic pada malam ini agak struggle dengan physical presence yang ada pada Kepa Sherman. Selepas itu beliau buat satu first touch yang baik,
ke arah gol dan menggunakan badan beliau untuk blok, dan selepas itu satu placing yang baik untuk menewaskan Samasa untuk gol keempat pasukan Terengganu. Okey. Gol hat-trick jaringan yang dilakukan oleh Kepa Syurman. Physical presence, sekali lagi beliau menunjukkan apa body strength yang baik walaupun diasak oleh Naimovic, tetapi turn dan juga selepas itu burst dan akhirnya dengan ketenangan untuk menewaskan Samasa di dalam nepos yang baik. Bagi saya di sini adanya question mark terhadap pemain pertahanan pasukan Seripang FC kerana mereka terlalu memberi ruang kepada pemain-pemain Terengganu, terutamanya Kepa Syurman pada separuh masa pertama. Apabila anda memberi ruang kepada pemain yang berkualiti dari segi distribution, iaitu Azam Aziz akan mencari larian, memberi ruang satu hantaran yang baik di belakang pemain pertahanan pasukan Terengganu yang hanya ball watching, dan selepas itu Rodriguez dengan ketenangan membuat satu chase yang baik. Kalau kita lihat bukan mudah untuk menjadikan gol ini dengan keadaan yang tidak balance, tetapi bagi saya dia adalah seorang striker tulen dan membuat kuisan untuk menewaskan pemain penjaga gol pasukan Terengganu pada malam ini. Okey, Syarul, melihatkan kepada perlawanan malam ini Seri Pahang dan juga Terengganu. Seri Pahang tewas kepada Terengganu. Dilakukan oleh Kuala Lumpur City, mereka mengasak. Di sini kita tahu kualiti daripada Romel Morales, melebarkan permainan ke sebelah kanan, Zafri mencari, tapi di sini hantaran early cross yang dilakukan oleh Hakimi Azim, seorang pemain muda mencari Jordan Minta. Ya, adanya miscue di situ, tidak tapping yang dilakukan oleh Jordan Minta tidak tepat, tapi bola itu mereka bernasib baik kerana bola itu singgah kepada Romel Morales. Kalau kita lihat di sini early cross daripada yang baik dilakukan oleh Hakimi Azim. Apabila bola itu terbias, di situ adanya Romel Morales, seorang pemain boleh dikatakan fox in the box, mencari ruang, dan selepas itu di dalam 6 ela beliau menjaringkan gol. Itu yang dilakukan oleh Romel Morales. Okey, Syarul, saya tak sabar nak saksikan pertembungan. Itu pasukan dikembalikan untuk aksi separuh masa kedua ini. Kemasukannya membawa dimensi baru dalam corak serangan pasukan KL City. Dan hasilnya, beliau menyudahkan gerakan yang dimulakan oleh Hadin sebentar tadi untuk jaringan kedua pasukan KL City. Larian yang baik, tidak memerlukan sentuhan tambahan kerana majlis kaki kirinya sudah cukup untuk menewaskan Firdaus Irman sekali lagi, buat kali kedua pada malam ini. Ironinya kerana kebiasaannya beliau adalah provider kepada gandingan Josue dan juga Romel Morales terus kembali mengganas dalam persaingan TM Piala Malaysia perlawanan pertama pada malam ini. Bermula daripada set piece ini, hantaran kaki kiri menemui tandukan Romel Morales untuk gol kedua beliau pada malam ini dan gol ketiga pasukan KL City. Glancing header yang sudah cukup untuk menewaskan Firdaus Irman buat kali ketiga pada malam ini.